Cubaan elak dicekup bawa padah, suspek temui ajal. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis untuk laporan berita tengah malam. Saudara, seorang suspek mati lemas selepas cuba mengelak dicekup dalam serbuan op-tapis di Kuching, Sarawak. Suspek 37 tahun bertindak terjun ke dalam sungai bersama rakannya di Kampung Tabuan Melayu. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah, suspek bagaimanapun ditemukan lemas sebelum pasukan perubatan tiba di lokasi kejadian. Manakala rakannya selamat dan berjaya diberkas pihak polis. Terdahulu, tular video berdurasi 3 minit memaparkan orang ramai cuba menyelamatkan suspek di pinggir sungai. Langkah kerajaan negeri Kedah untuk tidak lagi mengeluarkan lesen premis perjudian wajar dicontohi negeri-negeri lain. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari. Selain itu, aktiviti penjualan arak juga turut dihadkan di Kedah bagi menangani masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Tentang apa yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kedah dan sepatutnya menjadi contoh pada negeri-negeri lain. Kerana bidang kuasa untuk menghadkan lesen dan juga menyambung ataupun tidak lesen untuk premis judi ini hak bidang kuasa PBT. Jadi tindakan negeri Kedah itu adalah merupakan tindakan yang dicontohi daripada Kelantan dan juga Terengganu yang sudah lama tidak ada premis judi seperti itu, dan insya-Allah selepas daripada ini saya yakin dan percaya ianya akan disambut baik oleh pihak PBT lain. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Konvensyen Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah Peringkat Wilayah Persekutuan di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, mengulas mengenai status Bank Susu Bayi Peramatang, Datuk Marzuq berkata pihaknya kini sedang meneliti isu tersebut berdasarkan keadaan semasa masyarakat serta fatwa bagi mengelakkan kekeliruan masyarakat. Kementerian Pendidikan KPM menetapkan kalender akademik sesi 2022-2023 akan bermula pada 21 Mac 2022 sehingga 11 dan 12 Mac 2023. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin menerusi kenyataannya berkata bagi negeri dalam kumpulan A iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu, sesi pembelajaran akan berlangsung sehingga 11 Mac 2023. Manakala bagi negeri kumpulan B pula iaitu Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya sehingga 12 Mac 2023. Tambah beliau, sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 akan bermula pada 2 Januari 2022 hingga 20 Mac 2022 bagi negeri kumpulan A. Menurut Datuk Dr. Razi, maklumat mengenai sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 dan kalender akademik sesi 2022-2023 boleh dimuat turun melalui laman sesawang seperti yang tertera. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Nain Amerika menyangkal dakwaan bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi meninggal dunia. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Rizal berkata beliau telah pun mengesahkan perkara berkenaan dengan isteri Tun Abdullah iaitu Tun Jin Abdullah.
Ujar beliau, Tun Abdullah berada dalam keadaan sihat, begitu juga dengan isterinya. Beliau turut mengajak seluruh rakyat mendoakan pemimpin tersebut agar sentiasa sihat selain meluahkan rasa rindu terhadap mereka berdua. Terdahulu, tular tangkap layar individu tidak bertanggungjawab mendakwa bekas Perdana Menteri itu telah meninggal dunia. Transit aliran ringan LRT di Bandaraya Ipoh antara rangka pembangunan kerajaan negeri Perak dalam menyediakan hub pengangkutan yang lebih moden selain mengatasi masalah kesesakan pada masa akan datang. Exco Negeri Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi berkata ia antara lain bagi mengembangkan lagi kebolehcapaian dan kemudahan kepada penduduk tempatan termasuk pelancong asing. Sebagai permulaan, katanya hub pengangkutan berkenaan akan dibangunkan di kawasan seluas kira-kira 60 hektar di sekitar stesen kereta api Ipoh. Ipoh Central lah. Satu hub pengangkutan yang lebih efisien, lebih moden saya rasa, sebab Ipoh ni kita masih lagi banyak berasaskan kena drive-in rather than public transport. Jadi ini antara perkara-perkara yang ingin kita perbaikilah supaya ini menjadi satu, orang kata, meningkatkan accessibility kepada Bandaraya Ipoh dan memberikan kemudahan kepada mereka yang datang punjung. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program publicity dan penyertaan awam draft rancangan tempatan Bandaraya Ipoh 2035 serta melancarkan pelan tindakan dan penjenamaan wilayah pelancongan Greater Ipoh. Perkembangan COVID-19, 97.6% atau 5,017 daripada keseluruhan 5,143 kes baharu dicatat adalah kategori 1 dan 2, masing-masing tidak bergejala serta bergejala ringan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata 126 kes atau 2.4% pula dalam kategori 3, 4 dan 5 iaitu mereka yang mempunyai radang paru-paru, memerlukan bantuan oksigen dan alat bantuan pernafasan. Kumulatif kes kini meningkat kepada 2,551,452. Sementara itu, sebanyak 526 kes kini dirawat di unit rawatan rapi, manakala 250 lagi kes memerlukan bantuan pernafasan. Dalam pada itu, 3 kluster baharu dikenal pasti dengan kluster aktif kini berjumlah 250. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Orang Asli Satak, Batu Talam di Raub, Pahang yang sepatutnya tamat tengah malam ini dilanjutkan hingga 23 November depan. Ketua Pengarah Keselamatan Negara Datuk Rozi Mat Saad menerusi kenyataan berkata pelanjutan itu dibuat setelah meneliti penilaian risiko dijalankan Kementerian Kesihatan dan tren penularan jangkitan COVID-19 di lokaliti berkenaan. Sementara itu, PKPD di Pos Betau, Ulu Julai di Lipis serta Taman Amalina Lestari di Raub, Pahang ditamatkan tengah malam ini seperti dijadualkan. Bagaimanapun, tiada pertambahan PKPD dikenakan. Susulan tular, ramai peniaga pasar besar Kedai Payang dijangkiti dan meninggal dunia disebabkan COVID-19. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT mengesahkan terdapat jangkitan dalam kalangan peniaga pasar Kedai Payang, namun tiada kes kematian dilaporkan. Pengarah JKNT, Datuk Dr. Kasmani Embung berkata sejak 31 Oktober sehingga 13 November lalu, 36 daripada 1,000 peniaga pasar besar Kedai Payang telah dijangkiti COVID-19. 2 daripada mereka dimasukkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu, iaitu seorang dirawat di unit rawatan rapi dan seorang dirawat di wad COVID-19. Kedua-dua pesakit tersebut telah dibenarkan pulang. Semua kontak rapat telah dikenal pasti dan dikuarantin. Orang awam diminta tidak menularkan sebarang berita tidak sahih supaya tidak mencetuskan kebimbangan masyarakat.
Pengalaman dibesarkan dalam keluarga memerlukan mendorong sepasang suami isteri membulatkan tekad membantu golongan yang terkesan di sekitar daerah Mualim Perak. Kepakaran yang ada dimanfaatkan sebaiknya dengan penyediaan pelbagai kemudahan termasuk memperkenalkan kad anak khusus buat anak yatim berumur 18 tahun ke bawah. Fahmi Muhammad Noor ada perinciannya. Inisiatif ini diperkenalkan Dr. Hanafi Yahya dan isterinya Dr. Farida Hanim pada tahun 2018. Sehingga kini 500 anak yatim dari pelbagai bangsa telah mendaftar dan menerima manfaat daripada program tersebut. Asalnya memang saya katalah memang saya rasa kewajipan saya, apa saya pernah susah dulu, saya tak nak orang yang saya susah, tapi bila dah lama-lama saya nampak Kak Anak ni boleh menjadi satu platform kepada masyarakat untuk mengenal pasti siapa itu anak yatim dan boleh bagi sedekah direct kepada mereka. Siapa kita sebagai orang Islam pun tahu sedekah anak yatim ni lain, dia punya orang kata apa ganjaran daripada Allah SWT. Tapi saya rasa itu mungkin yang kedua. Yang pertama niat kita sendiri. Jadi sekurang-kurangnya Kak Anak ni boleh jadi satu platform lah kepada masyarakat nak mengenal pasti anak yatim. Jelasnya ibu bapa atau penjaga kepada anak yatim hanya perlu datang ke klinik dengan membawa sijil kelahiran dan sijil kematian bagi tujuan pendaftaran. Menariknya, inisiatif tersebut turut disokong peniaga tempatan dengan menjadi panel kepada kad anak. Mereka yang sebagai anak yatim atau pemegang kad anak ni pergi ke kedai panel ni, tunjuk kad anak, so mereka akan dapat special price lah, special discount. Kebiasaannya panel saya yang saya tahu yang mereka maklumkan kebanyakan semua percuma lah. Kebanyakan percuma, atau ada juga mereka yang mungkin kenakan mungkin 50% potongan atas niat sedekah mereka kepada anak yatim. Bila kita buat bisnes ni, kita automatik akan dapat membantu anak yatim piatu on the spot juga. Maknanya kita dapat kita dapat bantu tak banyak, tapi kita dapat bantulah untuk dia nampak penglihatan lagi jelas dengan bagi cermin mata dengan harga yang dia boleh bayar macam tu. Dr. Hanafi berharap inisiatif ini dapat diperluas ke seluruh negara agar lebih ramai golongan memerlukan dapat dibantu. Bagus. Kita yang penyakit sini yang datang cepat sikit. Lagi anak-anak pun sihat. Senatilah. Ya. Memang sangat baguslah sebab macam biasanya kalau kita nak pergi ke klinik kerajaan memang terlampau ramai kan. Okey. Lepas tu klinik swasta pun bayaran dia boleh tahan juga tinggi. Jadi bila ada inisiatif yang macam ni, kita dapat kurangkan kos lah untuk perbelanjaan anak. Selain bantuan keuangan, sokongan moral secara berterusan juga wajar diberikan oleh masyarakat agar anak-anak yatim tidak berasa dipinggirkan. Diharapkan langkah yang digerakkan ini akan diteruskan supaya insan kurang bernasib baik dapat melalui fasa kehidupan seperti mana insan lain. Laporan Fahmi Muhammad Noor, Berita RTM. Bersua kembali, Mahkamah Jenayah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mengeluarkan perintah pengisytiharan yang dimohon Datin Seri Rosmah Mansor agar membatalkan perbicaraan kes rasuahnya. Menurut Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram, Datin Seri Rosmah hanya boleh merayu bagi 3 jenis keputusan oleh Mahkamah Jenayah. Ia terhad kepada pembatalan pertuduhan jenayah atas alasan tidak berasas, membebaskan atau mensabitkan tertuduh yang menghadapi pertuduhan jenayah. Datuk Seri Sri Ram berhujah demikian dalam bantahan awal terhadap rayuan Datin Seri Rosmah. 24 September lalu, Mahkamah Tinggi menolak permohonannya untuk membatalkan perbicaraan rasuah yang dihadapinya dan menggugurkan Datuk Seri Sri Ram daripada menjadi pendakwa utama dalam kes itu. Peguam yang mewakili Datin Seri Rosmah, Datuk Jagjit Singh, berkata isu sama ada Mahkamah Jenayah boleh mendengar perintah pengisytiharan dibangkitkan pendakwa raya buat pertanyaan
pertama kali dan Datuk Seri Ram menjawab isu itu boleh dikemukakan pada bila-bila masa. Mahkamah memerintahkan kedua-dua pihak memfailkan penghujahan bertulis memandangkan perkara yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Ram agak penting dan akan memberi implikasi terhadap merit rayuan tertuduh. Perbicaraan bersambung pada 8 Disember depan. Malaysia menerima sumbangan peralatan rangkaian sejuk bagi penyimpanan vaksin COVID-19 bernilai 6 juta ringgit daripada Kerajaan Jepun. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata sumbangan itu akan digunakan untuk meningkatkan kapasiti penyimpanan vaksin sepanjang program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Tambah beliau, ia juga akan diguna semula bagi tujuan lain pada masa akan datang. The donation consists of 184 refrigerators, 1,343 cold boxes, and 1,579 data loggers that will be distributed in phases to 436 public health facilities throughout the country. Khairi berucap pada majlis penyerahan sumbangan peralatan rangkaian sejuk bagi penyimpanan vaksin COVID-19 yang disampaikan Duta Jepun ke Malaysia, Oka Hiroshi di Putrajaya. Sumbangan itu dilaksanakan melalui kerjasama teknikal Malaysia dan Jepun yang diselaraskan oleh Japan International Cooperation Agency, JICA. Kolaborasi di antara pihak swasta dan awam digalakkan dalam usaha memperkasakan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi STIE, khususnya bagi membantu individu yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, usaha bersama itu membantu memulihkan ekonomi rakyat dengan mewujudkan peluang bagi membantu peserta dalam menjana pendapatan menerusi kemahiran tertentu. Mesti mengalu-alukan peranan yang berbentuk kolaborasi antara sektor awam dan swasta. Dan ketika ini Yayasan Inovasi Malaysia YIM berkolaborasi dengan HSBC Amanah yang membuat penajaan untuk mengadakan program sebaik inilah yang digelar MobiFix atau My MobiFix, yang melatih anak-anak muda, mereka yang mungkin pada pandemik COVID-19 yang lepas PKP tidak dapat bekerja semula tetapi memerlukan bentuk latihan dan kemahiran baru. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis graduasi pertama program My MobiFix di Ibu Negara. Inisiatif dilaksana menerusi Yayasan Inovasi Malaysia itu menyediakan peserta dengan kemahiran dan pengetahuan keusahawanan serta bidang pembaikan telefon pintar bagi meningkatkan taraf kehidupan. Ia merangkumi 3 fasa melibatkan peringkat asas hingga lanjutan pengetahuan perisian serta perkakasan telefon bimbit. 82% daripada keseluruhan 827 kenderaan pasukan PDRM, Kendalian Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan telah melebihi had usia penggunaan. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, kenderaan berkenaan akan digantikan secara berperingkat mengikut kemampuan bajet yang diperuntukkan. Kita berperingkat untuk menukarkan kenderaan itu mengikut kemampuan bajet kerajaan lah. Kalau kerajaan bagi bajet, kita tak ada masalah. Walaupun kita dapati bahawa 500 lebih yang kenderaan ada di kontijen ni, kita masih dapat menyelenggara kenderaan tersebut. Daripada time to time, kita akan menggantikan kenderaan yang tersebut untuk penggunaan ataupun melaksanakan tanggungjawab kita di kontijen Negeri Sembilan. Beliau berkata pada masa ini kenderaan berkenaan masih dapat digunakan susulan penyeliaan dan penyelenggaraan mengikut jadual bagi memudahkan penugasan anggota. Datuk Seri Mazlan ditemui selepas program penyerahan kenderaan kepada Ketua Polis Daerah dalam kontijen negeri.
Program Pengurusan dan Ketahanan Kewangan URUS kini dibuka sehingga 31 Januari 2022. Program URUS tersedia untuk pelanggan individu B50 yang layak di bawah program bantuan pembayaran balik sedia ada setakat 30 September lalu. Bagi memohon, pelanggan perlu memenuhi semua kriteria ditetapkan. Ini termasuk mempunyai pendapatan isi rumah bulanan sebanyak RM5,880 atau lebih rendah, kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan sekurang-kurangnya 50%. Selain itu, individu terlibat juga masih melunaskan pembayaran kemudahan pinjaman atau pembiayaan tidak tertunggak melebihi 90 hari pada tarikh permohonan urus. Di bawah urus, AKPK akan menyediakan pelanggan dengan pelan keuangan khusus yang dibangunkan secara holistik. Permohonan boleh dibuat secara terus dengan bank masing-masing. Pelanggan juga boleh menghubungi pihak bank menerusi perkhidmatan perbankan internet, telefon atau datang terus ke cawangan terdekat. 100,000 ahli peladang di 22 pertubuhan peladang kawasan di Pahang bakal menikmati penggunaan kad pintar peladang, Peladang Eye. Ini merupakan inisiatif Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bagi menjaga kebajikan ahlinya. Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Pahang, Zulfadli Johan berkata kad pintar itu membolehkan ahli yang ditimpa musibah seperti sawah padi terkena banjir menerima bantuan segera. Jadi dengan pelancaran Smart Card Keluarga Peladang ini bersama dengan kolaborasi bersama-sama dengan pihak Agrobank, di mana kita ada menawarkan pelbagai perkhidmatan yang akan diberikan kepada kita punya ahli-ahli kita terutamanya, iaitu di antara perkara-perkara yang kita dapat faedah daripada pelaksanaan ataupun pelancaran kad baru ini adalah yang pertama adalah kita boleh melaksanakan sistem transaksi tanpa wang lah, iaitu secara sentuhan bagi setiap pembelian dan juga barangan daripada pertubuhan peladang. Beliau berkata demikian dalam pelancaran Smart Card Peladang peringkat Negeri Pahang di Pertubuhan Peladang kawasan Bera, Pahang. Dalam pada itu sebanyak RM5 juta diperuntukkan kepada 920,678 peladang di seluruh negara mendapat perlindungan takaful menerusi Peladang Eye. Dalam kegairahan kita untuk melakukan aktiviti merentas negeri, pastikan anda terus mematuhi SOP seperti pemakaian pelitup separuh muka dan juga melakukan ujian kendiri. Jaga-jaga, anda mungkin boleh didenda sekiranya tidak mematuhi SOP kerana pemeriksaan secara rawak akan sentiasa dilakukan oleh pihak berkuasa. Kepada yang bakal berhenti rehat di R&R di seluruh negara, ada SOP khusus yang perlu anda patuhi ketika berada di sana. Seperti menunggu giliran untuk menggunakan kemudahan surau dan menunggu giliran untuk makan di ruang yang disediakan. Pada para pemilik premis di seluruh tanah air, peringatan kepada anda bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya memeriksa status pemvaksinan pengunjung ke premis anda. Ingat, lindung diri, lindung semua. Tanggungjawab ini tanggungjawab bersama, tak ikut, kena denda. Segmen sukan. Selepas 2 minggu berkampung di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, skuad badminton negara akan memulakan kempen pertama daripada 3 kejohanan di sini di Indonesia Masters yang akan membuka tirainya esok. Ketua Jurulatih Badminton Negara, Flandy Limpele, meluahkan keyakinan bahawa semua pemain berada di kondisi yang lebih baik selepas berehat hampir seminggu sejak pulang daripada Eropah. Laporannya bersama Tina Rama. Kesemua pemain badminton negara termasuk pemain profesional telah menjalani latihan ringan dan sesi kecergasan sejak tiba di Bali, Indonesia. Saya rasa semua persiapannya okey semua ya. Semua player, condition, terus fizikal saya rasa boleh ya. Memang kemarin kan Europe memang mereka letih.
Yang penting cuman ini saja, kalau fizikal mungkin tak ini ya, cuman mental saja ya yang letih ya. Nah itu harus kita inikan lagi lah. Selepas menjalani latihan di gelanggang pertandingan selama 2 hari, Flandy menjelaskan keadaan lampu dan angin cukup memuaskan buat ketika ini. Pusingan pertama Kejohanan Indonesia Masters bakal menyaksikan 9 wakil negara bersaing dalam kategori masing-masing. Cabaran Malaysia akan bermula dengan aksi beregu campuran Ho Pangron, Chai Yi-si bertemu pasangan dari Jepun, Yujiro Nishikawa, Saori Ozaki. Tumpuan juga sudah pasti terarah kepada aksi melibatkan persorangan lelaki negara Lee Zijia yang akan menentang Rasmus Gemke dari Denmark. Namun, penyertaan juara All England itu masih menjadi tanda tanya susulan kecederaan yang dialaminya pada terbuka Hilo 2 minggu lalu. Selain itu, beregu lelaki negara Ong Yu Sin, Teo Yi dan Goh Zifei Nur Izzuddin juga akan memulakan cabaran. Bagi saingan beregu wanita pula, gandingan negara Li Mengyan Yap Cheng Wen akan bertemu pasangan dari Jerman Linda Effler, Isabel Lohau. Skuad badminton negara sudah pun bersedia untuk berentap ke Kejohanan Indonesia Masters, iaitu kejohanan pertama daripada 3 kejohanan di Bali. Masing-masing mempunyai misi tersendiri. Ada yang mahu melayakkan diri ke saingan jelajah dunia akhir BWF, ada yang mahu memperbaiki kedudukan ranking dunia mereka dengan menjuarai kejohanan di sini. Apa sahaja misi mereka, ia tetap demi lencana di dada. Tina Rama, Bali Indonesia, Berita RTM. Skuad kebangsaan yang akan bersaing di kejohanan Piala AFF Suzuki di Singapura bulan depan harus memiliki mentaliti juara. Pengurus pasukan Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi menegaskan skuad Harimau Malaya harus memiliki kemampuan menguasai pentas Asia Tenggara jika mahu melangkah lebih jauh, terutamanya ke peringkat Asia. Mentaliti kita sentiasa menekankan mentaliti player kita dan barisan jurulatih kita. Kita mesti mampu sekarang ini untuk menaluki ASEAN dan mesti bersaing. Setiap perlawanan di peringkat ASEAN mesti kita ada di final lah. Barulah kita boleh menunjukkan kita ni dah berada satu step lagi untuk ke Asia. Beliau yang juga timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia mengakui akan mula memanggil seramai 24 pemain kebangsaan selepas berakhirnya saingan suku akhir Piala Malaysia. Kejohanan Rugby Terengganu Royal 7 2021. Pasukan tuan rumah Henlang Warriors membawa pulang RM10,000 selepas muncul juara sulung kejohanan tersebut. Pasukan berkenaan meraih kemenangan dalam aksi final dengan keputusan 15-14 menewaskan RMP Blues. Dalam perlawanan berlangsung di Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail Kuala Nerus itu, pasukan tuan rumah bangkit memperolehi mata berharga menerusi 3 try pada babak kedua. Biarpun diberi saingan sengit oleh RMP Blues, namun Henlang Warriors berjaya menyerap tekanan dengan baik untuk menambah mata menerusi beberapa try dan conversion. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan dengan keberangkatan Yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail diiringi Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Yang sahih di Berita RTM. Saya Nurul Alis Aidil Akbar mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.